Ini pendekar Mustar Pinang Sebatang. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Alamak, hantu Jepun. Ini dia pendekar Mustar mau datang, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana berada dalam keadaan kesakitan atau uzur atau tidak sihat tu, semoga diberi kesembuhan dengan segera. Dah banyak makan kuih raya, marhaban sana, marhaban sini, open house sana, open house sini. Macam-macam yang kita makan. Kadang-kadang mana yang tak tahan tu akan sakit lah. Jadi kalau ada sakit tu, jumpalah doktor, jangan lupa makan ubat. Semoga diberi kesembuhan dengan segera. Mana-mana yang berada dalam keadaan kesusahan, kesulitan atau dalam keadaan permasalahan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hari ini minggu keempat dalam bulan Syawal. Dah hujung-hujung, tapi masih ada open house lagi. Masih lagi beraya, sebulan lah. Kadang-kadang terlepas sebulan, terlajak raya, pun masih orang ada beraya lagi, masih ada yang buat open house lagi. Tak apalah, itulah keadaan kat Malaysia ni. Kita sama-sama meraihkan, tak kira bangsa, tak kira agama. Hujung minggu ni kita akan ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Di antara Johor Darul Takzim menentang Sri Pahang FC pada 26 April 2025 bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi pada yang sahabat yang berkesempatan tu, bolehlah menyaksikan perlawanan akhir yang berprestij itu di stadium. Mana-mana yang tak berkesempatan atau ada sibuk, mungkin perlukan modal yang banyak, bolehlah menonton di layar perak, bukan layar perak, di layar big screen, di Mama ataupun yang akan diadakan di tempat-tempat awam lah. Mungkin kerajaan negeri akan buka satu big screen lah. Jadi kita sama-sama menikmati pertandingan tu, perlawanan itu dengan penuh semangat kesukanan. Tak kira lah kita sokong siapa sekalipun, yang penting kita dapat menikmati perlawanan itu dengan penuh debaran. Jadi bila perlawanan bola sepak tu kan, kita ada rasa macam berdebar, rasa macam excited lah kita tengok pertandingan tu. Jadi pada sahabat semua, tak kira lah anda sokong pasukan mana, kita sama-samalah menikmati pertandingan itu. Jangan provok mana-mana pihak, mana-mana tim, mana-mana lawan. Kita tengok ke situ, habis ke situ. Yang penting kita sama-sama menyokong liga kita. Video belakang ni adalah video gambaran Stadium Sultan Ismail ataupun Stadium JDT di negeri Johor. Video ini dirakam oleh Shaz Familia. Jadi kalau sesiapa nak menonton video penuh, bolehlah pergi ke saluran Shaz Familia. Saya ambil buat satu latar belakang video saya. Jadi minggu ni saya nak ceritakan mengenai kilang lah. Sebuah kilang yang ada permasalahan, ada gangguan. Kilang tu berada di negeri Johor. Tapi sebelum kita terus bercerita, saya mohon sahabat semua tekan like, komen, subscribe saluran saya ini dan share. Semoga saluran ini lebih berkembang lagi di masa-masa yang akan datang. Lagi satu, saya cuma nak beritahu lah. Sebelum ni saya buat konten ataupun video untuk saluran UT ataupun saluran merah dan juga saluran TT, saluran hitam. Mungkin sahabat semua ada yang tertanya, saya ada buat
konten di saluran FB dan IG. Jadi saluran di FB tu saya buat 10 minit sebab maksimum video yang boleh post kat FB tu 10 minit saja. Dan IG boleh ke dia punya reel tu 15 minit saja. Jadi saluran tu saya kena potong-potong lah sebab follower saya ada yang dekat FB atau IG tu dia tak ada akaun dekat TT ataupun UT. Dia tak ada akaun tu. Jadi saya kena buat 4 platform sekarang. Di FB, di UT boleh tengok full story. Yang TT saya part by part lah. Yang dekat FB tu 10 minit saja. Ada beberapa bahagian lah. Kalau 1 jam tu makna 6 chapter lah. Kalau IG tu 15 minit, mana kalau 1 jam tu kena buat 4 video lah, saya potong-potong. Jadi ini sebab ada yang tak tahu saya punya video ni dekat UT dan TT. Jadi untuk rakan yang kat FB pun boleh tengok, dekat IG pun boleh tengok. Tapi tak panjang lah. Ada hari-hari saya buat 10 minit untuk FB dan 15 minit untuk IG. Itu untuk pengetahuan sahabat semua lah. Jadi kenapa video tu terlalu pendek? Sebab maksimum FB boleh post 10 minit saja, IG 15 minit. Jadi gitulah saya buat supaya rakan-rakan yang lain tu dapat tahulah akan percutian saya ni. Sebab mereka ada yang tak ada akaun UT dan TT. Jadi kita teruskan percutian kita ini. Sebelum tu kita baca petikan dari ayat Al-Quran dulu. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sejak kebelakangan ni, negara Malaysia memerlukan ramailah pekerja-pekerja asing untuk menjalankan operasi di kilang-kilang, di sektor perkilangan, peladangan dan banyak sektor lah yang perlukan tenaga pekerja asing ni. Ini kerana nak menampung kekurangan pekerja yang semakin mendesak lah. Jadi kilang-kilang kat Malaysia ni perlulah ambil orang luar untuk bekerja di negara Malaysia ni. Antara negara ni ialah negara Indonesia, Nepal, Bangladesh, Filipina dan banyak jugalah negeri lain yang warga negeri lain yang bekerja di Malaysia ni. Jadi ada satu kilang di negeri Johor ni,
kilang pembuatan lah. Oleh kerana warga Malaysia ni kurang yang nak bekerja di sektor perkilangan ni. Bukan kurang nak bekerja, maksudnya kilang terlalu banyak, tapi yang nak bekerja tu tak ramai lah. Sebab sekarang dekat Malaysia ni banyak peluang pekerjaan. Jadi pekerjaan banyak, pekerja kurang. Jawatan banyak, pekerja kurang. Jadi ada satu kilang di negeri Johor ni yang mengambil pekerja daripada negara Nepal. Negara Nepal untuk bekerja di syarikat yang menjalankan operasi itulah. Jadi kejadian ni berlaku dulu apabila pekerja-pekerja ni dia baru bekerja di negara Malaysia lah. Senang kita baru sampai ke Malaysia lah. Sebelum ni dia duduk kat negara dia je. Tiba-tiba dia keluar, terus pergi ke Malaysia di Johor dan bekerja di sektor perkilangan. Jadi kilang ni dia pekerja asing tu, pekerja Nepal, warga Nepal tu, ada Nepal, ada Indonesia. Jadi bercampur lah. Tapi itu tak ada masalah lah, pasal mereka bekerjasama lah. Cuma pada waktu tu pekerja-pekerja ni ditempatkan di hostel lah. Hostel tu maknanya di luar kawasan kilang. Adalah rumah-rumah teras yang dijadikan hostel pekerja. Jadi pekerja-pekerja ni ada bekerja shift lah. Ada kerja shift siang, ada shift malam. Dia orang masuk pukul 8 pagi, balik 8 malam. Yang masuk 8 malam, balik 8 pagi. Jadi kilang ni dibina di satu kawasan yang terceruk jugalah. Dia terceruk jugalah. Maksudnya dari tepi jalan tak nampak lah kilang tu. Nak kena masuk jalan, lorong dalam, barulah nampak kilang tu. Jadi tu tak ada masalah lah. Sebab mana-mana pun kilang tu boleh didirikan dengan kebenaran lah, maksudnya. Jadi pekerja-pekerja ni bekerjalah dengan biasalah, kerja macam biasa. Jadi tak ada masalah lah untuk bekerja tu. Cuma ada beberapa kejadian misteri lah yang berlaku apabila pekerja tu datang bekerja di Malaysia. Dia orang ni tak tahu budaya kat Malaysia ni macam mana. Tapi dia orang bekerja jugalah. Jadi orang Malaysia ni ajarlah mana-mana yang patut untuk warga-warga asing tu bekerja. Jadi pertama sekali ajarlah bahasa-bahasa yang mudah lah, makan, minum, kerja, yang untuk bagi diorang faham lah, ayat-ayat atau perkataan yang mudah lah. Jadi lama-lama diorang dah belajar dan bekerja, diorang pun lebih faham lah bahasa Malaysia ni. Jadi diorang boleh berinteraksi lah dengan mudah. Jadi ada beberapa ketika tu pekerja-pekerja ni dia masuk pukul 8 malam. Yang pukul 8 pagi balik 8 malam dah balik dah. Jadi ada beberapa kerja yang masuk pukul 8 malam balik 8 pagi. Jadi dah berapa lama diorang kerja tu, diorang kerja malam masuk pukul 8. Bila masuk pukul 8 je dah punch card tu, diorang hilang tau. Diorang hilang. Jadi pekerja-pekerja ni hilang. Jadi supervisor waktu tu pekerja supervisor warga tempatan, dia mencarilah, tengok orang ni kenapa tak ada. Tengok punch card ada, datang. Tanya kawan-kawan lain, dia kata ada. Tapi orangnya tak ada. Kat mana dia pergi tu? Jadi yang supervisor ni carilah mana budak ni. Lepas tu beberapa jam lepas tu, beberapa jam tau, maknanya lama tau, baru budak ni muncul lah. Kau pergi mana? Tak ada, jumpa kawan sekejap. You tak boleh ni macam tau. You datang 8 kerja, 8 datang punch card kerja. You tak boleh hilang ini macam, tak boleh. Sorry bos, saya jumpa kawan. Dia kata macam itulah.
Sorry abang, saya jumpa kawan abang. Kadang panggil bos, kadang panggil abang. Sekati dia lah. Jadi dia bekerja. Tapi besoknya perkara yang sama berlaku, tapi pekerja lain pula. Jadi masa ni ini katalah namanya Prakash. Ini Prakash mana pergi? Tak tahulah bos. Tadi ada, sekarang tak ada. Mana pergi ni? Dah pergi cari Cik Prakash tu, mana pergi? Tak jumpa. Lepas tu dalam beberapa jam ada pula. You mana pergi, Prakash? Tak lah bos, saya jumpa kawan sekejap. You kawan mana ada? Sini Kelang saja kawan. Mana ada kalian kawan tempat lain? You tak ada kawan tempat lain. Ini Kelang pun tepi hutan sana, mana ada orang? Tak ada kawan belakang sana. You jangan main-main. You jangan, mana ada kawan sini, orang lain tak ada tau. Ini Kelang, ni factory, ni semua you punya kawan. Luar tak ada. Sorry bos, sorry. Lepas tu rusanya Prakash hilang. Lepas tu Devraj hilang. Lepas tu siapa-siapa lah yang budak Nepal ni hilang. 2-3 orang hilang. Jadi yang supervisor ni nama dia Budin lah. Nama Budin. Nama Amiruddin, panggil Budin. Pasal cerita imamku kan, letak nama Budin lah. Amiruddin Budin lah, boleh dah. Jadi dia panggil Budin. Budin ni beritahu dengan beritahu HR yang budak ni ada 2-3 orang ni selalu hilang waktu malam. Jadi Budin ni beritahulah dengan HR. Dia minggu depannya Budin ni kerja pagi. Dia beritahu dengan HR. HR tu adalah yang ada nama Rahman, yang HR tu lah. Ada beberapa orang lah. Ada juga yang nama Yati, ada Nur. Begitulah Kak Nur. Kak Nur, ini kau tengok budak ni, ada berapa orang ni dia hilang tau malam. Jadi kau kena, Kak Nur, awak kena siasat tau budak ni. Tanya dia mana pergi. Sebab saya tanya dia, kau pergi mana? Dia kata tak ada, cuma kawan. Tu lah saya kan, dia ni mana ada kawan. Jadi Kak Nur pun nyampur, mana ada kawan diorang ni? Kawan dia ni lah kat Kelang. Mana boleh jumpa kawan-kawan kat luar? Kalau kat luar tu dekat pintu guard mesti tahu. Jadi diorang ni menjadi satu tanda tanya tau. Kenapa diorang ni boleh hilang? Jadi dah berapa lama perkara sama berulang. Kadang orang ni hilang, kadang orang ni hilang. Jadi yang HR ni dah buat satu meeting tau. Dia kata bila malam je beberapa orang hilang. Hari ni Devraj, besok Prakash, besok lagi tak siapa-siapa lagi hilang lah kan. Jadi dia orang dah buat meeting semua. Dia orang kena pergi siasat lah. Jadi HR ada satu malam tu, HR ni terpaksa turun lah. Terpaksa turun jugalah. Walaupun siang dah kerja, malam kena datang juga. Datang untuk menyiasat apa yang berlaku. Jadi bila HR ni turun malam, adalah 5-6 orang datang waktu malam. Dia pergi buat macam pemeriksaan mengejut tau, buat spot check lah. Jadi dia orang datang dalam pukul 9 malam lah. 9 malam dia tengok, okey, ada 2 orang tak ada, Prakash dengan Devraj. 2 orang tak ada, Prakash dan Devraj tak ada. Jadi dia tengok CCTV. Dia nak cek CCTV, tapi tak nampak tau kat mana diorang ni hilang. Diorang ni alih-alih hilang.
Tapi bila tanya kawan-kawan lain, dia orang pun tak tahu. Dia orang tengah kerja kan. Tengah kerja, alali budak ni hilang. Mana pergi tak tahu. Jadi diorang siasat-siasat tengok. Tak jumpa juga. Oh, diorang balik lah. Balik pun tak tahu. Ini 2 orang hilang, tak tahu mana pergi. Jadi besoknya dia panggil Devras dengan Prakash tu, 2 orang tu masuk office. Walaupun dia kerja malam balik pagi, dia suruh tunggu, jangan balik sebab HR nak jumpa. Jadi bila Prakash dan Devras tu dipanggil, dimasuk dalam bilik untuk siasatan lah, macam bilik kaunseling, bilik siasatan gitulah. Jadi HR ni tanya tau, Kak Nur dengan beberapa orang lagi tanya, you malam mana pergi? Tak adalah kak, saya jumpa kawan. You kawan siapa? Jumpa kawan lah, kawan. Kawan ya, kawan siapa? Lelaki kah, perempuan kah? Kau perempuan lah kak. Kau perempuan? You jumpa kat mana? Itu sana belakang kak, belakang sana. Belakang tu mana ada tempat boleh jumpa? You kerja kat sini, dalam sini ada perempuan. Ini perempuan saja. Saya tengok semua orang cukup. Ada 20 orang perempuan malam, 20 orang laki-laki. Semua cukup. You je tak ada. 20 orang, patut ada 20 orang, ada 18 saja. You 2 orang tak ada. You jumpa kaum perempuan, mana? Itu siapa? Jadi yang HR lain pun hati dah panas lah. Dia tak, itu saya jumpa kaum perempuan. Dia panggil saya. Panggil you pergi mana? Pergi di belakang sana kak. Belakang mana? Itu belakang, itu blok C tempat. Itu belakang blok C. Itu hutan. Mana ada pintu? Itu hutan, mana ada pintu? Mana ada orang boleh jumpa situ? Belakang pun tak ada rumah. Tak ada rumah, ada hutan saja. Ya itu. Tapi saya tahu itu, saya ada kawan lah. Kawan perempuan dia panggil datang. Kawan tu macam mana? Itu dia cantik lah. Itu cantik dia. Yalah, pakai baju macam Cina punya. Itu apa orang cakap itu, yang ini gini tu. Saya tak tahu pun cakap. Itu baju kurung kah? Bukan Melayu lah. Itu Cina punya lah. Oh, Chongsam. Itu Chongsam. Perempuan pakai baju Chongsam. Itu Melayu ke India ke Cina? Itu Chinese lah, Chinese. Perempuan Chinese. Macam mana boleh ada sana? Tak tahulah. Dia panggil saya datang lah. Hari-hari saya jumpa dia. You jumpa dia, apa you cakap? Kita bual-bual apa semua. You jangan main-main lah. Itu tempat hutan tau. Itu belakang memang ada tanah lapang, ada tangki air. Tangki air di belakang tu, belakang pagar, lepas pagar tu hutan tau. You jangan main-main lah. Tak ada main-main lah kak. Ini betul saya jumpa kawan. Itu Prakash dengan Devras. Dua-dua cakap lah dia jumpa girlfriend. Ada 2 orang. Dua-dua Cina. Perempuan Cina pakai Chongsam. Lepas tu Aisyah tu tak puas hati. Okey, tak apalah, you pergi balik lah. Nanti aku pergi check lagi tengok. Jadi Devras dengan Prakash tu balik lah. Balik malam tu dia orang kerja lagi. Kerja macam biasa lah. Jadi Aisyah ni tak puas hati. Kak Nur, Budin dengan yang lain-lain lah. Tak puas hati, dia pergi lagi. Malam tu datang lagi. Dia datang tengok Prakash dengan Devras tak ada. Dia check semua. Oh, 2 orang ni tak ada. Jadi dia orang ni tengok yang Prakash ni, yang kawan-kawan ni beritahu tahu, Prakash tu ada dekat atas bumbung kilang. Jadi yang
Kak Noh ni dengan Budin, dengan 2-3 orang Aisyah tu, kenapa dia tak terbumbung? Jadi Devras ni, dia duduk atas bumbung, dia seorang diri, tapi dia duduk kat ujung bumbung tu, kaki dia macam ini ada terjuntai gini, duduk macam makan angin, tapi tangan dia macam gini lah, macam tengah memeluk seseorang sambil berbual kan. Sambil berbual, bercumbu-cumbuan. Dia tengok, Devras turun kau turun. Macam Devras ni buat tak tahu je. Ya Allah je. Lepas tu ada satu ketua HR tu, dia lelaki lah, nama dia Haji Ali lah. Nama dia Haji Ali. Astaghfirullahalazim, apa dia buat kat atas tu? Jadi Haji Ali ni dia ada pandai sikit hal perubatan ni. Dia bacalah sesuatu baca tu, dia kata Devras ke Prakash Devras sikit. Devras turun. You turun. Lepas tu Haji Ali bacalah sesuatu. Baca sesuatu. Lepas tu dia panggil pekerja lain tu, pekerja Nepal lain tu, ini you ambil tangga ni, tangga di belakang sana, you pergi ambil dia, turun, panggil dia turun. Jadi Haji Ali dah baca, dia cakap dengan Devras, you turun sekarang. Jadi Devras dah macam terbinga lah. Jadi kawan dia panggil tepuk apa, Devras tu tepuk kali. Devras macam tersedar, turun sekarang. Jadi Devras dengan kawan dia turun lah. Turun. You kenapa? Tak ada, saya jumpa kawan. You jumpa kawan duduk atas bumbung lah. Tak ada, dia panggil saya duduk atas sana. Tengok ni, tengoklah view. You tengok view atas bumbung. You mau mati ke apa, kena jatuh. Ini kelang banyak susah, boleh kena tutup tau. Sorry bos, sorry. Jadi Haji Ali tu panggillah Devras, dia baca sesuatu apa semua. Dia baca, ambil air mineral, dia baca sesuatu. Dia kasih, cakap kawan Devras tu, kau kasih dia minum, sapu muka dia. Dia minum tu. Jadi Devras tu macam terpinga lah. Saya dekat mana? You sekarang dalam kelang. You tak pergi kerja. You pergi kerja sekarang. Okey. Dia pergi kerja. Lepas tu seorang lagi, Prakash tak jumpa. Prakash ni tak jumpa. Mana Prakash ni? Lepas tu dia orang meeting. Dia kata kat belakang tu ni Haji. Haji Ali pun kata, kat belakang ni. Okeylah, jom pergi belakang lah. Panggil security, ambil lampu picit, ambil apa-apa lah, cota ke apa, takut apa-apa kan, ada serangan ke apa, kita pergi tengok. Jadi Haji Ali, Kak Noh, Budin dengan beberapa orang lagi, budak Nepal yang membantulah, follow lah, takut apa-apa hal kan, dengan ada pengawal keselamatan. Dia pergi ke belakang. Dia cari Prakash, where are you? Prakash. Jadi diorang pun pergilah, pergi cari. Jadi diorang nampak dekat situ ada semak tau. Kawasan tu ada bersemak. Tapi dalam kawasan kilang. Cuma kawasan tu ujung lah, dekat bersepandang dengan macam belukar lah. Dia cakap, bos, ini Prakash. Dia tengok Prakash tu tengah terbaring, baju tak ada, seluar pun tak ada. Mana dalam keadaan tanpa surat benang. Lepas tu yang Haji Ali, Astaghfirullahalazim, yang Kak Noh dengan staff yang lain tu, yang perempuan tu semua dah tutup mata dah. Ambil baju tutup, kejut dia. Kejut tak bangun. Jadi pakaian dia dah tutup ke badan dia. Lepas tu Haji Ali, siapa ada bawa air?
Adalah sumber air mineral tu. Haji Ali tu bacakan sesuatu, ruqyahkan air mineral tu. Lepas tu ni kau pergi baca, pergi genjis kat muka dia, kat muka badan-badan semua kau genjis. Dia suruh kawan dia lah, kawan Prakash tu ambil lah. Dia genjis. Lepas tu sapu kat muka. Prakash tu macam tersedar. Jadi kawan-kawan tanya, Prakash, you apa bikin? Dia pun kelang kabut lah. Ini pakai baju sekarang. Dia pakai baju, terus pakai seluar, kelang kabut lah. You apa bikin sini? Itu Budin tanya, apa you bikin sini? Tak ada, jumpa kawan. Kawan siapa? Kawan lelaki ke perempuan? Girlfriend. You jumpa girlfriend lah? Habis you sekarang sini seorang? Mana you girlfriend? Tak tahulah, tadi ada, sekarang tak ada. You buat apa sama dia? Tak ada apalah bos. Tak ada apa. Saya buat-buat saja, suka keruk kepala kan. Dengan muka sengih gitu kan. Dah syok lah tu katnya tu. Jadi diorang kena dah pakai baju semua, dah pulihkan dia. Haji Ali, Budin dah panggil, cakap kawan ni, kau panggil dia masuk dalam, pergi buat kerja, pergi basuh muka dulu, cakap dia. Jadi dekat situ orang meeting lah kat kawasan tu. Tengok kawasan yang Prakash terbaring tu, diorang sudu-sudu lah. Diorang sudu, ni nampak macam batu nisan ni, si Budin cakap. Dia cek, lah, banyak ni batu nisan ni. Astagfirullahalazim. Jadi diorang dah sudu, banyak ni batu nisan ni. Ni kawasan kubur katnya ni. Jadi diorang keluar, lepas tu diorang kata, okey jom balik belah. Kita keluar daripada sini. Jadi diorang keluar lah. Jadi keluar daripada kawasan tu. Okey, Haji Ali kata, okey, kita bersurai dulu, besok kita buat meeting. Jadi besoknya Haji Ali, HR semua meeting lah pasal hal budak-budak ni semua, hal budak Nepal ni. Kanul kata dia ada kenal seseorang dekat kawasan tu lah, orang kampung kawasan tu lah, kawasan Kelang tu lah. Jadi Kanul ni dia dah telefon dengan satu orang tu lah. Jadi Haji Ali pun kata, okey, Kanul kau panggil dia datang sekarang. Jadi orang tu datanglah, pasal rumah tak jauh, beberapa dalam 15 minit orang tu kebetulan ada kat rumah. Jadi dia datang ke pejabat. Jadi panggil duduk meeting sekali. Jadi Haji Ali tanya, ni Wak, nama Wakman lah. Wakman, nak tanya sikit, Wakman duduk sini dah berapa lama? Saya sudah lama sini. Saya dah puluh tahun. Saya sekarang umur sudah 70. Jadi Haji Ali tanya lah, dulu kawasan ni, kawasan apa Wakman Ya, saya tahu ini dulu kawasan hutan. Tapi yang saya tahu, sini kawasan ada kubur. Kubur? Kubur apa? Ya, kubur itu dulu sini kubur, sini tempat orang Jepun potong kepala. Tempat orang potong kepala? Yang masing-masing tempat panjat. Ya, tempat potong kepala itu Jepun potong kepala orang, dia tanam lah. Habis kubur siapa tu? Itu kubur tak tahulah. Saya tak tahu, tapi itu Cina, India, Melayu semua ada situ dah tanam. Dia tak ada tanam ikut kiblat, dia tak ada. Dia tanam suka-suka dia lah. Dia tanam, dia tanam. Kadang-kadang tanam satu lubang tu ramai-ramai masuk. Jadi
Haji Ali tanya Wak Man, boleh tak kita pulihkan kawasan ni? Wak Man kata, sini tak boleh nak pulihkan. Cuma kita boleh buat sekatan lah. Pasal tempat dia tu dah lama. Memang tempat dia dah lama kat situ. Dia tak berlari lah. Maksud dia tak pindah tempat lain lah. Memang situlah tempat dia. Jadi Wak Man kata, Haji Ali kata, Wak Man boleh tolong tak? Nak tolong macam mana? Yelah, buat sekatan ke apa ke? Okey lah, boleh, tapi kena pergi malam lah. Jadi Haji Ali kata, okey, malam ni kita pergi. Kita siapa yang ada kelapangan, kita datang. Kita pergi, kita tolong Wak Man ni. Ada apa-apa perlukan tak bahan ke apa ke? Tak payah apa, nanti saya buat sendirilah. Saya buat saya punya garam sama air sajalah. Okey lah. Jadi malam tu Haji Ali, Kak Noh, Budin, Wak Man dan beberapa orang lagi pergilah ke belakang tempat tu. Lepas tu Wak Man pun duduk sekejap. Bukan duduk, berdiri sambil memandang. Dia tengok kiri kanan sambil angguk-angguk. Lepas tu Wak Man ambil garam kasar. Dia tabur, dia campak. Dia dah baca-baca, dia campak kat kawasan perkuburan tu lah. Dia kubur tu tak nampak bentuk kubur, pasal tinggal macam batu nisan je. Dia punya apa nama tu, kuburan yang tinggi sikit dah tak ada, dah macam rata dah semua. Dah berumput-rumput apa semua. Jadi Wak Man ni dia pergi dekat tangki air tau. Dia dah tabur garam, dan dia kat situ ada tangki air. Dia berbual, dia duduk sekejap, dia berdiri sekejap, bertafakur lama, dan angguk-angguk. Lepas tu Wak Man ni pergilah dekat Haji Ali. Haji, ini saya dah ada berbual lah dengan makhluk yang ada kat sini. Dekat bawah tangki tu ada lelaki bini duduk. Dia kata rumah dia kat situ. Kenapa kacau rumah dia? Kacau rumah macam mana? Itu rumah dia. Tangki tu dekat atas, dia dekat bawah. Jadi tangki tu, tiang-tiang tangki tu dah rosakkan rumah dia. Dia minta alihkan tangki tu. Cakap apa Haji Ali ke, mana boleh, tangki tu bapanya besar, mana boleh alih. Lagi tu kalau nak beritahu bos, lagi bos ni bangsa asing, dia nak percaya ke? Itu saya tak tahulah. Jadi Haji Ali tak ada cara lain ke? Tak apalah, saya dah pagar ni semua. Cuma kawasan perkuburan tu saya minta buat pagar. Walaupun dalam kawasan kilang dia punya kubur tu, tapi buat pagar sekatan, jadi orang tak boleh pergi. Buatlah pagar, lepas tu buat kawat duri apa ke, jadi budak-budak dia tak boleh pergi ke kawasan kubur tu. Jadi Haji Ali kata, okey lah, nanti kita akan usahakan lah. Jadi selepas tu Haji Ali ucapkan terima kasih kepada Wak Man. Wak Man kata, okey, ni saya dah pagar, jadi kalau boleh kilang ni buatlah bacaan Yasin ke apa ke sebulan sekali, supaya makhluk tu tak mengganggu. Tak mengganggu orang kat sini lah. Sebab dia ni makhluk asing ni dekat luar, dia memanggil. Jadi saya dah pagar ni, dan kilang pun kena buat pagar, insyaAllah lah. Dia tak dapat nak panggil lah. Kalau dia panggil pun, yang pekerja lain tak boleh nak datang lah. Cuma itulah, kena lebihkan buat bacaan Yasin lah sebulan sekali ke apa ke. Mana memang patut lah. Patut nak kena pantau lah. Buat
letak CCTV ke apa, tengok mana dia orang pergi. Ini lah. Jadi wali kata okeylah, insyaAllah nanti saya cubalah. Saya cuba buat saya pinjam dengan bos, minta pasang pagar supaya budak-budak ni tak pergi ke kawasan kubur tu. Habis Ayali tanya, habis kubur tu nak buat macam mana? Itu tak boleh buat apalah. Itu dah tak ada. Semak-semak tu kena bersihkan lah. Kena sentiasa bersihkan lah. Jangan sampai bersemak ni ke atas. Ada lagi suka. Kena bersihkan. Okey lah. Jadi lepas kejadian tu, mereka bersurai. Jadi selepas tu perkara yang berlaku pada pekerja asing tu tak berlaku lagi lah. Mana Prakas, Defra dan kawan-kawan lain tiada gangguan lagi. Cuma dekat pagar tu, bila Kelang dah buat pagar kat belakang tu untuk menghalang orang pergi ke kawasan kubur tu, dah tulis dilarang masuk kawasan ni. Tapi ada pintu pagar lah yang di Mangga. Mangga tu akan dijaga oleh tukang kebun lah. Dia akan semua sekali akan masuk bersihkan kawasan kubur tu lah. Kubur tu mengikut cerita Wakman tu memang kawasan pengkebumian mangsa-mangsa kekejaman Jepun lah, zaman dulu lah. Jadi kubur tu dah lama dah kat situ. Cuma orang tak tahu. Yang buat Kelang tu kawasan depan. Dia mana kira dia buat aja. Jadi selepas beberapa tahun kejadian tu tak berlaku lagi, sampailah Kelang tu tutup. Masa Covid tu tutup. Dan lepas tu beberapa tahun tu ada Kelang lain lah bersih tempat tu. Jadi itulah kesudahan cerita untuk kali ini. Hari itu gangguan di Kelang. Okey, kepada sahabat semua yang suka akan cerita saya ini, bolehlah like, komen, share, subscribe. Yang subscribe kat UT lah. Yang follow dekat TikTok, yang dekat FB, dekat IG, bolehlah share siaran saya ni agar ceritaan saya ni lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Apapun cerita ini, janganlah terlalu percaya, janganlah terlalu taksub, kerana hanya yang tahu saja, yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Jadi pada sahabat semua, anggaplah kita ini sebagai satu hiburan saja. Jangan terlalu percaya sangat. Apapun, saya mohon maaf, ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan dalam penceritaan saya untuk kali ini. Untuk kali ini saya mohon maaf lah. Kalau ada silap kata, silap gaya penceritaan tu, saya mohon ampun dan maaf. Jadi kepada sahabat semua yang ada cerita-cerita yang ingin dikongsikan kepada saya, bolehlah hubungi saya melalui description yang saya sediakan di bawah. Mesej saya, call jangan call lah, sebab saya kadang tak jawab. Lagi nombor kalau saya tak kenal, sebab banyak scammer. Jadi mesej WhatsApp beritahu saya, nama saya semua, ada cerita, jadi saya boleh hubungi awak balik. Ataupun hantar ke email saya yang saya sediakan. Jadi itulah penceritaan saya untuk kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur. Sekianlah saja daripada saya, Pak Mustar Alkisah. Assalamualaikum.